Berikut paparan utama 5 Disember. Sembilan 9,000 kes guru duka lara selesai. Terus pemecahan propelina seberat Airbus catat rekod. Sembilan 9,000 permohonan guru duka lara berjaya diselesaikan Kementerian Pendidikan tahun ini. Keutamaan diberi kepada guru yang telah lama berkhidmat. Setiap tahun, 2 sesi pertukaran dibuat iaitu antara Januari hingga Jun atau Jun hingga Disember. Berdasarkan rekod kementerian, 87% guru terpisah dengan pasangan masing-masing ataupun bertugas di sekolah yang berlainan. Dapat bertukar bulan Mac dia dapat bertukar, ada yang dapat bertukar bulan Jun dan habis, lepas tu habislah dia akan bertukar pada Januari. Bukan option dia tak ada, tempat pun tak ada. Datuk Seri Mahathir merasmikan program guru bersama masyarakat di Sekolah Kebangsaan SK2 Machang, Kelantan. Hadir sama Ahli Parlimen Machang yang juga Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Datuk Seri Mahathir turut menyampaikan bantuan persekolahan kepada pelajar terlibat sebagai menandakan simbolik kepada permulaan agihan bantuan itu di seluruh negeri Kelantan. Kesepakatan kedua-dua pemimpin UMNO dan PAS dalam Perhimpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya di Stadium Titi Wangsa semalam menunjukkan kematangan berpolitik dengan mengetepikan perbezaan fahaman bagi isu-isu melibatkan umat Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan kesepakatan tersebut dibuat berasaskan prinsip kebaikan dan ketakwaan seperti terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Kita boleh berbeza pandangan dalam hal-hal yang melibatkan politik, pemilihan parti dan sebagainya. Ini boleh berbeza. Tapi dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan Islam, kepentingan negara, kepentingan rakyat, yang wajib kita bersatu dalam satu suara, apa salahnya untuk kita bermuafakat dan bekerjasama? Beliau turut menepis dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan kesepakatan tersebut adalah langkah awal kerjasama UMNO dan PAS untuk pilihan raya umum akan datang. Tegas Datuk Dr. Ashraf, kerjasama yang hanya bertujuan untuk memenangi pilihan raya dan kuasa semata-mata tidak akan kekal lama. Ahli Dewan Negara turut mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman yang dilakukan Myanmar terhadap umat Islam di Rohingya. Bagi mereka, tiada sebab untuk Myanmar mengecam dan menghalang campur tangan Malaysia kerana isu itu isu kemanusiaan sejagat dan menjadi teras kepada perjuangan komuniti ASEAN. Perkara ini bukan soal campur tangan, soal hak. Lagipun kita soal agama. Negara kita, agama resmi adalah agama Islam, Persekutuan. Orang Rohingya orang Islam. Jadi atas dasar human right, hak asasi manusia, kita berhak untuk menyuarakan pandangan pendapat, meminta supaya kerajaan Myanmar menghentikan kekejaman yang dilakukan ke atas etnik Rohingya. Perkara ini sudah melebihi batasan, ya, menginayai manusia. Ya. So jadinya kita berhak untuk tidak bersetuju dengan cara-cara tersebut dan menyekat menentang perkara yang mereka lakukan ini. Ini terlalu zalim. Bagi Senator Datuk Zalimat Yassin, Malaysia perlu menghentikan hubungan perdagangan dengan Myanmar sekiranya penindasan terhadap etnik Rohingya diteruskan. Kita tahu bahawa apabila sampai satu tahap peringkat mereka boleh membunuh dengan sewenang-wenangnya dan melibatkan tentera Myanmar sendiri, pembunuhan, kemudian kezaliman, rogol, anak-anak dibuat dan ada yang dibakar, kemudian anak-anak dibunuh begitu saja, mereka dibakar kediaman mereka, kemudian dihalau daripada kediaman mereka, kampung mereka. Jadi perkara ini tidak boleh kerajaan Myanmar mengatakan bahawa ini adalah isu dalaman mereka sahaja.
Beliau juga sependapat dengan cadangan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin agar keanggotaan Myanmar dalam ASEAN dikaji semula. Sehari sebelum Perhimpunan Solidariti berlangsung, Timbalan Ketua Pengarah Pejabat Presiden Myanmar, Yu Zo Hitai, meminta Malaysia agar tidak campur tangan dalam hal pembersihan etnik Rohingya yang mereka sifatkan isu dalaman negara. Kesemua Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam DMDI membabitkan 20 negara pula akan menghantar surat bantahan kepada kerajaan Myanmar menuntut kekejaman terhadap Rohingya dihentikan. Presidennya Tan Sri Muhammad Ali Rustam mahu semua pihak sepakat dalam menyatakan bantahan. Ini termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang digesa memainkan peranan menamatkan kesengsaraan etnik itu. Kita telah minta supaya semua menghantarkan surat bantahan kutukan kepada United Nations, OIC dan juga kepada Sekretariat Rantau masing-masing termasuk Commonwealth dan yang lebih utama menghantar bantahan kepada kerajaan Myanmar sendiri. Kita harap suara kita ini membantu supaya suara dunia didengari. Hak asasi manusia mesti dipertahan dan diperjuangkan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pengukuhan Sekretariat DMDI Provinsi Aceh. Pada majlis itu, Ketua Umum DMDI Provinsi Aceh yang lalu, Datuk Seri Dr. Zaini Abdullah dilantik semula bagi tempoh 2016-2021. Dalam perkembangan lain, 2 projek prasarana sukan berskala besar bakal dibangunkan di Johor menerusi 2 anak syarikat kerajaan negeri, Johor Corporation JCOP dan Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ. Ia membabitkan projek pembinaan Arena Larkin dan Stadium Olahraga Mount Austin dengan kos lebih 400 juta ringgit. Kalau sebuah negeri itu tidak maju ekonominya dan tidak ada kuasa pembelinya dan tidak ada potensi nilai tanahnya, tak mungkin projek seperti ini dapat dilaksanakan. Selain daripada itu, saya melihat projek ini amat kena pada konsep pembangunan yang mana bila kita melaksanakan sesuatu pembangunan, ia semestinya lah seimbang. JCOP memperuntukkan kira-kira 350 juta ringgit bagi membina sebuah stadium tertutup Majlis Bandaraya Johor Bahru, menaik taraf Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus dan kolam renang yang dinaik taraf menjadi pusat akuatik. Manakala KPRJ akan membelanja kira-kira 90 juta ringgit untuk membina stadium olahraga. Projek yang dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2020 itu sebagai persediaan Johor menjadi tuan rumah sukan Malaysia pada tahun sama. Terdahulu, Datuk Seri Najib merasmikan pemasangan turus pemecahan propilina tertinggi dan terberat di Kompleks Bersepadu Pengerang PIC sempena lawatan kerja 2 hari beliau ke Johor. Turus tersebut mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records ekoran ketinggiannya yang mencecah 121.3 meter dan berat 1,808.6 tan bersamaan dengan berat sebuah pesawat Airbus A380. Ya, turus pemecahan propilina berfungsi untuk memecahkan gas LPG dan nafta menjadi gas etilina dan propilina. Kedua-dua gas itu merupakan bahan utama untuk menghasilkan produk petrokimia seperti plastik dan getah sintetik. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Datuk Wan Zulkifli Wan Arifin. Projek PIC bernilai 108 bilion ringgit di kawasan seluas 6,242 ekar itu dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama 2019. Pembangunannya mengikut jadual dan kini telah 48% siap. Banjir di Kampung Pengkalan Ara Sungai Manik di Hilir Perak yang menjejaskan 38 penduduk pulih sepenuhnya membolehkan pusat pemindahan SK Pengkalan Ara ditutup petang tadi. Menurut Pegawai Daerah Hilir Perak Syahrul Naim Razali,
Semua penduduk terlibat dibenar pulang ke kediaman masing-masing dengan bantuan Angkatan Pertahanan Awam dan Rela. Dengan penutupan itu, penduduk yang terjejas banjir di Perak kini berjumlah 71 orang. Semuanya ditempatkan di Sekolah Rendah Agama Rakyat Padang Serai dekat Pantai Remis. Keadaan sama di Kelantan dengan hanya satu pusat pemindahan masih dibuka iaitu di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja Pasir Putih menempatkan 26 penduduk. Pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Tiong, Kota Baru telah ditutup pukul 10.30 pagi tadi selepas air surut sepenuhnya. Cuaca panas memberi kesempatan kepada penduduk membersihkan kediaman masing-masing yang telah diselaputi lumpur sebelum ini. Balik pukul 10.30 tadi, pusat tutup. Balik kak, tengok sipil-sipil lah. Hak mana yang perlu tu. Seluk naik kat mana kak? Masa banjir kat mana? Masa banjir tu, ni lah kat ni lah, atas Jemoreh ni lah. Pas seluk tu kat tu lah lupa ke biasalah. Tak ada naik atas rumah lah. Tak ada naik atas rumah. Dah kering kak. Balik lah. Lepas tu cuci rumah. Balik cuci rumah dia, mari cuci mari dia mari cuci dah. Takut dia air surut kak. Tak boleh pula payuh. Nak ambil air mana? Cuci boboh ni lah, nyipir-nyipir berbagai hok kubek-kubek hok nak tinggal tu lah. Agak-agak jangan naik lah pula air tu kalau boleh. Kalau kat 2-3 kali juga naik air. Nak boleh ke habis boleh 1. Kadang-kadang kat Cina pun ada. Dalam pada itu, RM2 juta diperlukan bagi tujuan memperdalam dan melebarkan sungai sepanjang 7 km dari sempadan Jertih di Terengganu hingga ke Sungai Semerak Pasir Putih. Projek itu mampu mengatasi masalah banjir yang sering melanda Kampung Tasik, Bukit Awang, Pasir Putih sejak tahun 1990. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Jajahan Pasir Putih, Muhammad Anis Hussein, pihaknya sudah berbincang dengan Pejabat Pengairan dan Saliran PPS Pasir Putih untuk membuat permohonan tersebut daripada Kerajaan Persekutuan. Banjir di Kampung Tasik ini, dia asalnya air ini daripada Sungai Pelagat yang mana turun kepada Sungai Ikat Buaya Ikat di dalam Pasir Putih dan terus masuk ke limpahan masuk ke Kampung Tasik yang menyebabkan masa-masa banjir terpaksa dialihkan. Penduduk terpaksa dipindahkan hampir setiap tahun apabila parit sedia ada tidak mampu mengalirkan air hujan dan menyebabkan ia melimpah. Polis meminta orang ramai menghentikan spekulasi liar berhubung kes tembak di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, Georgetown, Khamis lepas. Ketua Polis Negeri, Dato' Abdul Ghaffar Rajab menafikan laporan kononnya polis telah mengesahkan kaitan mangsa dengan aktiviti kongsi gelap. Sebaliknya, menyifatkan ia insiden terpencil membabitkan suspek yang mempunyai masalah mental. Tegas beliau, pihaknya tidak pernah mengesahkan tentang hubungan si mati, Datuk Ong Teck Kuang, dengan mana-mana kongsi gelap. Ahli perniagaan itu antara 3 yang mati ditembak. 2 suspek ditahan reman hingga Jumaat untuk membantu siasatan dan polis telah merampas senjata yang digunakan dalam insiden terbabit. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang mengesan beberapa individu yang terlibat dalam kes pukul seorang lelaki yang dikatakan menghina ahli perniagaan yang mati ditembak itu. Polis percaya kejadian punyai kaitan dengan gangsterisme berdasarkan klip yang tersebar di laman sosial. Lebih daripada seorang terlibat dalam insiden pada Jumaat itu. Kalau kita tengok dalam video yang viral tu, bukan melibatkan dia satu orang. Yang menyerang tu banyak orang. Ya? So definitely there will be more arrest to be made. Satu, kerana mendatangkan kecederaan kepada mangsa. 2, kita juga melihat kegiatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan kongsi gelap dan apa juga kesalahan yang berkaitan dengan
gangsterism punya aktiviti. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Pasukan Simpanan Persekutuan ke-61 di Ceras. Sebelum ini, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SAC Zainul Samah, mengesahkan mangsa berusia 47 tahun itu mengalami kecederaan teruk di bahagian muka dan tangan. Di Pahang, sepasang suami isteri diberkas kerana mengedar dadah sekitar mentakap, jerantut dan lipis. Turut dirampas sejumlah dadah jenis heroin dan syabu di kediaman mereka di Temerloh. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Temerloh, Superintenden Zundin Mahmud, lelaki tersebut yang berusia 25 tahun juga didapati positif dadah jenis amfetamin. Bagi tahun ini kita telah berjaya membuat tangkapan 39B sahaja sebanyak 29 kes untuk tahun ini saja. Sehingga hari ini kita ada 29 kes dengan jumlah rampasan dadah bernilai lebih kurang 420,000. Ini yang kita tangkap 39B. Yang sementara yang kecil-kecil itu kita tak ambil kira sangatlah. Jadi saya ingat ini satu kejayaan yang besarlah bagi daerah Temerloh untuk tahun 2016 ni. Pelbagai jenis syabu, heroin, kebanyakannya lah jenis heroin, syabu dan juga pil ekstasi. Dalam sidang media di IPD Temerloh, Superintenden Zundin berkata, kesemua suspek disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang tukang masak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas tuduhan memperdagangkan 7 wanita warga Thailand untuk eksploitasi seksual. Fung Kar Chun, 27 tahun, didakwa melakukan jenayah itu bersama seorang lagi yang masih bebas pada Julai hingga 15 Ogos lepas. Tertuduh berdepan 7 pertuduhan mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007. Perbuatan itu dilakukan di sebuah pusat terapi bekam di lapangan Symphony Business Park Ipoh antara pukul 10 pagi hingga 2 pagi. Hakim S. Indra Nehru kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM70,000 bagi kesemua 7 pertuduhan itu dan menetapkan sebutan semula kes pada 23 Disember. Seorang ibu yang sarat mengandung dan anak lelakinya yang berusia 4 tahun maut dalam kemalangan jalan raya melibatkan 2 kereta di Kalumpang, Selangor pagi tadi. Menurut penolong pengarah bomba dan penyelamat Selangor Muhammad Sani Harul, mangsa dikenali sebagai Husnadia Abdul Razif, 30 tahun, seorang jururawat kanan di Klinik Kesihatan Kalumpang. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk bedah siasat. Tibalah kita ke perkembangan sidang Dewan Negara. Kerajaan tidak pernah memberikan sebarang notis berhubung kenaikan harga minyak masak kepada pemborong maupun peniaga. Tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kenaikan harga yang menjadi viral baru-baru ini hanya menyebabkan pembelian panik dan menjadi punca kekurangan bekalan minyak dalam pasaran akibat tindakan peniaga menyorok bekalan. Justru rakyat diingatkan agar tidak mempercayai sebarang spekulasi kenaikan harga barangan sehingga ia diumum sendiri oleh pihak kementerian. Bagi memudahkan penyaluran maklumat, rakyat juga digalak mendaftar sebagai ahli Friends of KPDNKK FOK. Notis untuk naikkan harga minyak masak. Jadi itulah lain kali Yang Berhormat jadi ahli FOK supaya Yang Berhormat akan lebih tahu. Apabila Yang Berhormat tak jadi ahli, itulah dia timbul bila persepsi kita tengok melalui media sosial ni, kita percaya kerajaan dah kata harga minyak masak naik. Mungkin Yang Berhormat salah seorang yang beli cepat, panic buying. Sebab itu saya menggalakkan supaya seluruh rakyat yang ada dalam negara kita ini menganggotai
jadi ahli FOK. Beliau menjawab pertanyaan Senator Khairiyah Muhammad mengenai kenaikan harga minyak masak baru-baru ini. Keahlian Friends of KPDN-KK kini mencecah lebih 400,000 orang. Jelas Datuk Seri Hamzah, sepanjang bulan lalu sebanyak 40 kes sorok bekalan minyak masak direkod dan 10 kes telah didakwa di mahkamah. 258 pakar perubatan keluarga kini berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Statistik tersebut diumumkan Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berdasarkan rekod sehingga 31 Oktober lepas. Beliau menjelaskan daripada jumlah itu, 12 orang ditempatkan di beberapa pusat kesihatan di Sabah. Selain itu, terdapat juga seramai 5 orang lagi pegawai perubatan yang sedang menunggu untuk diwartakan sebagai pakar perubatan keluarga juga ditempatkan di klinik kesihatan Luar Bandar di Sabah. Pihak kementerian telah melaksana pelbagai langkah dalam meningkatkan kecekapan dan memerkasa perkhidmatan kesihatan sama ada di klinik maupun hospital. Selain insentif kepada doktor, semua rawatan dan prosedur dibuat melalui penyeliaan dan pemantauan tinggi oleh pegawai atasan berdasarkan petunjuk prestasi utama KPI tertentu. Di luar Dewan, Datuk Seri Subramaniam menjelaskan pihaknya akan memohon peruntukan tambahan bagi menaik taraf klinik-klinik di seluruh negara. Peruntukan termasuk untuk tujuan baik pulih kemudahan dan bangunan selain menggantikan peralatan perubatan yang telah usang. Requires rewiring. Ada peralatan yang sudah lama. Perkara-perkara ini mereka memberitahu saya. Dan saya mengumpulkan semua ini dan kita cuba seberapa banyak untuk menyelesaikan itu. Kadang memerlukan peruntukan yang begitu banyak. Kementerian Kesihatan kini sedang menjalankan pengauditan dan pemantauan terhadap semua klinik kerajaan untuk tujuan berkenaan. Kementerian Dalam Negeri KDN akan memperluas bidang kuasa dan pengoperasian Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM selepas akta khusus mengenainya dibentangkan di Parlimen pada Mac tahun depan. Sebaik beroperasi sepenuhnya, agensi itu akan turut diperluas ke sempadan Malaysia, Indonesia dan Malaysia, Singapura. Pengurusan operasi AKSEM akan disusun semula dan diperkemaskan supaya dapat dimantapkan kekuatannya secara menyeluruh selaras dengan cabaran dan tuntutan pada masa kini dan masa hadapan. Kuasaan sempadan negara yang sangat luas dan kepelbagaian bentuk muka bumi turut menuntut keperluan pensusunan semula kerana isu penyeludupan di sempadan merupakan salah satu cabaran utama pihak penguat kuasa. Mengulas lanjut, beliau berkata AKSEM ketika ini beroperasi secara pentadbiran berlandaskan punca kuasa arahan Majlis Keselamatan Negara. Ia digerakkan seramai 909 anggota yang terdiri daripada 3 badan penguatkuasa utama negara iaitu Polis, Jabatan Kastam dan Jabatan Imigresen. Kesemua anggota tersebut ditugaskan di 4 buah negeri iaitu Perak, Perlis, Kedah dan Kelantan. Pembangunan Rumah Bina Negara, Rumah BN akan diteruskan selaras permintaan semasa. Apatah lagi, ia peluang terbaik untuk golongan muda dari kawasan luar bandar memiliki rumah sendiri. Dan kerajaan juga telah bersetuju memberi subsidi sebanyak RM20,000 bagi mengurangkan kos pemilikan rumah berkenaan. Ada juga cadangan ataupun pertanyaan adakah program ini akan diteruskan. Sememangnya kita akan meneruskan selagi ada keperluan dan kita nampak masih ada keperluan selesaikan program ini yang dengan peruntukan yang pada peringkat awal ini kita belanjakan. Mungkin kemungkinan besar juga keperluannya masih ada. Kos sebenar rumah BN adalah RM65,000 sebuah. Namun menerusi bajet 2017, kerajaan bersetuju memberi subsidi sebanyak RM20,000 menjadikan harga selepas subsidi hanya RM45,000 sebuah. Ia dilengkapi 3 bilik dengan 2 bilik air. Bagi belia yang bekerja sendiri dan tiada penyata gaji, mereka boleh mendapatkan pengesahan ketua kampung untuk mendapatkan pinjaman bank. Menjelang 2020, kerajaan menyasarkan untuk membina sebanyak 4,000 rumah BN yang akan dibangunkan oleh Rizda dan Felkra. Setakat ini sudah ada 145 permohonan rumah BN, 100 daripadanya sudah diluluskan.
Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkenan berangkat ke majlis santapan tengah hari bersama kira-kira 200 warga media dari pelbagai agensi. Turut berkenan berangkat ke majlis santapan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah. Majlis santapan berlangsung di Istana Negara bertujuan mengeratkan hubungan antara istana dan pengamal media serta memberi penghargaan ke atas peranan besar media dalam menghubungkan institusi diraja dan rakyat. Majlis juga bersempena sebelum tamat tempoh pemerintahan Seri Paduka Baginda 12 Disember ini digantikan oleh Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5. Baginda mencatat sejarah 2 kali ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong iaitu pada 2012 dan 1970. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Sharifah Zarah Said Ahmad dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim serta Pengurus Besar bernama Datuk Zulkifli Saleh dan Ketua Pengarang bernama Datuk Zakaria Abdul Wahab. Baginda berdua turut berkenan bergambar bersama pengamal media. Konsep pertanian moden di bandar bakal dilaksana bermula tahun depan melibatkan kawasan perumahan strata seperti perumahan rakyat. Projek perintis akan dimulakan di PPR Lembah Subang 1 menerusi kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Sebagai contoh, kalau satu pintu rumah, satu bangunan, katalah ada 300 pintu. Kalau kita minta satu penghuni tanam 3 pokok cili sudah cukup. Kalau kita ada 300 pintu, dah berapa ribu pokok kita ada. Dan yang ini saya akan cuba laksanakan sedikit sebanyak. Kalau mereka tak boleh jual pun, sekurang-kurangnya dapat kegunaan sendiri. Beliau bercakap selepas melancarkan teknologi Easy Grow di laman sayur Maha. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menyokong projek berkenaan dan mencadangkan untuk diadakan satu pertandingan antara kawasan parlimen sekitar Lembah Kelang. Kita mulakan tahun depan. Sebab sebelum ni dah ada dah. Kita buat pertandingan. Jabatan Pertanian pun ada dalam Maha ni kita beri anugerah, tetapi dia akan jadi lebih besar kalau kita rancangkan bersama dengan 2 kementerian ini. Minat yang tinggi dalam bidang pertanian dan penternakan juga mendorong Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk turut serta mengunjungi Maha 2016. Secara peribadi, lawatan bagi melihat secara dekat pembangunan sains pertanian dan teknologi terbaru. Yang penting sains. Sains ni bukan saja sains teknologi yang kita faham, benda-benda yang elektronik, termasuklah sains pertanian. Banyak negara dalam dunia, termasuk negara-negara maju seluruh dunia pun, mereka tumpu ke pertanian sehingga mencukupi keperluan makanan rakyat. Jaffa Juice. Rasai kesegaran delima, kurma, lemon dalam Jaffa Juice. Dapatkan sekarang. Hari-hari kemas bergaya pakaian berkualiti. Memang pilihan ramai tetapi hati. Tetapkan iman, sucikan jiwa. Dapatkan koleksi Al-Quran dan terjemahan terbitan Al-Hidayah House of Quran. Pelbagai saiz dan warna. Pilihan koleksi premium atau edisi jimat. Cetakan berkualiti tidak diragui. Al-Hidayah. Bertemu kembali. Permohonan dan kemaskini maklumat bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM untuk tahun 2017 dibuka bermula hari ini sehingga 31 Disember 2016. Orang ramai boleh membuat permohonan atau mengemaskini maklumat melalui kaedah manual atau mengisi borang secara dalam talian. Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan memaklumkan bagi permohonan secara manual, borang BRIM 2017 boleh didapati secara percuma di mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri LHDN, Pusat Khidmat Hasil dan Pusat Transformasi Bandar UTC. Pemohon juga boleh memuat turun borang permohonan di portal rasmi BRIM.
Bagi permohonan dalam talian, ia hanya boleh dibuat menggunakan komputer sahaja dan salinan permohonan perlu disimpan bagi tujuan rekod. Penerima BRIM 2016 juga perlu membuat pengemaskinian maklumat terkini dan mana-mana permohonan yang tidak lengkap akan menyebabkan ia tidak dapat diproses atau gagal. Notis dan surat pemakluman lulus atau gagal akan diposkan kepada pemohon melalui minggu kedua Februari 2017. Bayaran juga akan mula dikreditkan ke akaun penerima secara berperingkat pada pertengahan bulan Februari depan. Cradle Funds yang berhad mengunjurkan 70% pembiayaan peringkat awal bagi syarikat teknologi baharu bakal diperuntukkan melalui inisiatif pembiayaan bersama bermula 2018 manakala bakinya melalui geran langsung. Ketua Pegawai Pelaburan Cradle Fund, Juliana Jen berkata unjuran itu disokong penyertaan 32 rakan kongsi pelaburan melalui program pembiayaan bersama dengan dana pelaburan berjumlah 190.2 juta ringgit setakat ini. Program pelaburan bersama adalah satu daripada usaha syarikat itu bagi membantu mengurangkan pergantungan syarikat berkaitan kerajaan kepada pembiayaan kerajaan. So instead of giving out money, people always say it's free money, but actually it's conditional grant, right? All this one is conditional grant. Once they reach a certain success trigger, they actually pay back at 50%. So we do not want to eliminate grants, but at the same time give them another alternative funding, which is in terms of investment. Terdahulu, Cradle memeterai perjanjian kerjasama dengan 6 rakan kongsi pelaburan untuk merangsang ekosistem syarikat permulaan teknologi baharu tempatan. RHL Ventures, Think Big Venture, Biz Angel Network, EIX Group, Signal Ventures dan Platcom Ventures akan mengambil bahagian untuk membiayai syarikat permulaan baharu dengan komitmen sumbangan dana berjumlah 14.5 juta ringgit. Sebanyak 4 syarikat permulaan telah mendapat pembiayaan dengan pelaburan bernilai 6.08 juta ringgit sejak inisiatif pelaburan bersama itu diperkenal pada 2014. Syarikat perusahaan automobil kedua, Peru 2, kemungkinan akan mengkaji semula harga model keluarannya tahun depan. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Aminah Rashid Saleh, tren ketidaktentuan ringgit ketika ini menyumbang kepada peningkatan kos operasi. The last 1 or 2 months ni pun dah ada impact against our budget, dah ada impact. So we have been absorbing. Yang 4.4 ni lagilah teruk absorb kita. It also has impact to some of our vendors because quite a number of them buy their punya parts also in dollar. So we are monitoring the situation carefully. So saya nak berbalik kepada what I mentioned about the campaign just now. If it continues, there is a possibility we may have to review our prices next year. Jumlah pendaftaran kenderaan Pro 2 jatuh 4.8% kepada 182,485 unit bagi tempoh Januari hingga November 2016 berbanding 191,763 unit pada tempoh sama tahun lalu. Penyusutan ini disebabkan kesukaran pembeli mendapatkan pinjaman kewangan ekoran peraturan pinjaman yang ketat. Bercakap pada sidang media di Hat Yai, Thailand, beliau berkata untuk keseluruhan tahun ini, Pro 2 menyasarkan jualan kenderaan sebanyak 216,000 unit. Mengulas mengenai potensi ekspor, jelas Datuk Dr. Aminar, pihaknya sedang meneroka pasaran baharu luar negara untuk aktiviti ekspor barangan alat ganti. Rancangan seterusnya, Pro 2 berhasrat untuk mengekspor barangan alat ganti dan aksesori kenderaan ke luar negara. Dan kini syarikat Pro 2 sedang menilai syarikat vendor alat ganti tempatan yang layak. Dan vendor ini akan dinilai dari segi kos, kualiti, teknologi yang digunakan serta kemampuan mereka dari segi penghantaran. Pihaknya telah mengenal pasti beberapa wilayah berpotensi, antaranya negara-negara ASEAN, Pertubuhan Persidangan Islam OIC dan benua Afrika. Laporan Kamal Firmansyah Kamaluddin dari Hat Yai, Thailand.
Dalam sidang media sama, Datuk Dr. Aminah mengumumkan Pro 2 menawarkan diskaun sehingga RM5,000 bagi model kenderaan terpilih bermula 1 hingga 31 Disember ini. Tawaran itu boleh didapati di semua bilik pameran dan wakil jualan Pro 2 yang sah dengan waranti selama 5 tahun atau 150,000 kilometer. We are offering up to a maximum of RM5,000 OT, over trade, or cakap senang diskaun lah, for selected models. And for the first time, Azia ni kita launch about 2 years ago. We also giving for Azia. Customer has been asking, we have been holding back. So for Azia ni kita bagi up to RM1,200 for selected models. And also for Beza yang kita recently launch, up to RM3,200 kita bagi for selected models. It's only for December. Untuk model Myvi 1.5 Pro 2 menawarkan pengurangan harga sehingga RM5,000, manakala Alza 1.5 RM3,000, Azia 1.0 RM1,200 dan untuk model Beza 1.3 sehingga RM3,200. Azia merupakan model terlaris tahun ini dengan menyumbang 44.2% kepada jualan Pro 2 setakat ini. Diikuti Myvi 25%, Alza 17.3% dan Beza 13.6%. UMW Toyota Motor Sdn Berhad, pengimport dan pengedar sah kenderaan Toyota menyasarkan jualan 4,000 unit Innova generasi kedua untuk tempoh setahun. Sehingga November tahun ini, syarikat itu telah menerima 500 tempahan untuk model tersebut. Presiden UMW Toyota Datuk Ismet Suki berkata kenderaan pelbagai guna MPV itu yang diiktiraf sebagai kenderaan cekap tenaga EEV mendapat permintaan tinggi dalam pasaran tempatan. Dengan sambutan yang menggalakkan tersebut, beliau yakin angka jualan tahun 2017 akan bertambah baik. The outlook for 2017 should be slightly better than 2016 this year. We have not got a consensus from MAA what the figures will be like in terms of the TIV, but we reckon it will be slightly better than this year. So we are also projecting for a slightly better sales next year compared to this year. Innova merupakan model ke-7 yang diperkenal tahun ini selepas Hilux, Fortuner, Sienta Alphard dan Velfire. Model itu dilengkapi enjin berkapasiti 2 liter dan dijual dengan bermula RM109,000 hingga RM126,000. Industri perabot berasaskan komoditi dengan sentuhan sains dan teknologi menjadi pemacu matlamat Malaysia untuk berada di kedudukan ke-5 sebagai pengeluar perabot utama dunia. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Mah Siu Kiong yakin berdasarkan nilai ekspor perabot kayu yang menyumbang 80% daripada nilai keseluruhan RM9.14 bilion ekspor perabot negara sepanjang 2015. Nilai keseluruhan ekspor perabot meningkat lebih 14% kepada RM9.14 bilion tahun lalu berbanding lebih RM8 bilion pada tahun 2014. I think that Malaysia potential. Dari by-product yang dibuat oleh kelapa sawit, we can be a champion. Dari furniture, we can be a champion. And it will help our economy. I'm telling you that for the furniture, I can say in 10 years with the designers, we're going to be ranked among the top 5. Easily we are going to rank among the top 5. Datuk Seri Mah merasmikan pusat reka bentuk tanggam di Ibu Negara. Dengan transformasi pembuatan reka bentuk asli ODM dan pembuatan jenama asli OBM, daya saing perabot di pasaran antarabangsa akan dapat ditingkatkan. Kajian Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MITB pada tahun 2012 menunjukkan 53% industri perabot Malaysia sudah beralih kepada ODM berbanding hanya 33% pada tahun 2007. Satu memorandum persefahaman MOU melibatkan kerjasama dalam bidang pendidikan ditandatangani Kerajaan Malaysia dan Algeria sekaligus mempermudah proses pengiktirafan dibuat terhadap universiti di kedua-dua negara. MOU ditandatangani Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh dan rakan sejawatannya dari Algeria Profesor Dr. Taha Hajar di Putrajaya.
MOU ini MOU sebagai satu kerajaan kita dengan Malaysia dengan Algeria. Jadi dengan adanya MOU pada hari ini, Tan Sri KSU akan merupakan satu jawatan kuasa joint working group dengan mereka dan perancangan-perancangan akan diadakan untuk melihat apakah perkara-perkara yang perlu dilaksanakan bagi pihak kementerian. Kedua-dua pihak turut bersetuju bekerjasama penuh dalam menyokong hubungan saintifik antara institusi pendidikan tinggi selain menggalakkan pertukaran staf akademik dan penyelidik. Kehadiran pelajar-pelajar dari Algeria yang menyambung pengajian di negara ini menjadi pemangkin dalam menggalakkan pelajar dari negara Islam lain, terutama dari Afrika Utara, menjadikan Malaysia destinasi pendidikan tinggi. Jenazah Allahyarham Said Ridwan Said Salim Shatri yang maut ketika dalam ekspedisi mendaki Gunung Damavand, Iran selamat tiba di tanah air kira-kira 10.30 pagi tadi menerusi penerbangan Mahan Air dari Tehran, Iran. Dan kira-kira 3.20 petang tadi, jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Tun Hussein On, Ceras. Suasana pilu dan hiba mengiringi jenazah yang tiba di tanah perkuburan dengan dihadiri kaum keluarga dan sahabat handai. Anak sulung Allahyarham Said Shafwan Raduddin Shatri melahirkan rasa syukur kerana urusan membawa pulang jenazah dari Tehran dipermudah. Jangan senangkan maafkan orang, jangan bermusuh dengan orang, and then bantu orang yang memerlukan. Yang itu saya ingatlah. Allahyarham Said Ridwan dan Ramli Abdul Majid dilaporkan hilang di gunung setinggi 5,610 meter itu pada 20 November lepas setelah mereka terpisah daripada anggota kumpulan pendaki yang lain. Jasad beliau ditemui mati 8 hari kemudian di Yakha Glacier. Usaha mencari Ramli masih diteruskan namun terpaksa dihentikan sementara ekoran cuaca buruk. Dua pesilat negara di landasan tepat buru gelaran dunia ketiga. 38 sukan pada Sukan SEA 2017 muktamad. Sukan malam ini dimulakan dengan kejuaraan silat dunia 2016. Olahragawan negara 2015 Muhammad Al-Jufri Jamari dan Siti Rahmah Muhammad Nasir berada di landasan yang tepat untuk memburu gelaran dunia ketiga mereka selepas menang pada aksi pusingan pertama masing-masing. Pada perlawanan yang berlangsung di gelanggang olahraga Lila Buana, Al-Jufri menundukkan pesilat Algeria Beltas Salim dalam kelas Putra E, manakala Siti Rahmah tidak berdepan sebarang masalah untuk mengetepikan cabaran peserta dari Singapura, Atik Sinarti Ruslan dalam kelas Puteri E. Turut mengiringi mereka Muhammad Zarish Hakim Syukur dalam kelas Putra C dan Nurul Ain Sohrab dalam kelas Puteri D. Namun Nurul Ain berkemungkinan besar tidak dapat meneruskan kejohanan selepas mengalami kecederaan di bahagian pergelangan kaki kirinya. Sementara pesilat kelas Putra A, Wan Ahmad Rasfan Wan Abdul Halim, gagal meneruskan kemarahan ke pusingan seterusnya selepas tewas kepada pesilat tuan rumah. Kesemua 38 acara sukan yang akan dipertandingkan pada Tamasya Sukan SEA 2017 adalah muktamad. Itu tegas Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Loh Beng Chu, berhubung hasrat dua ahli sukan bina badan, Buda Ancah dan Muhammad Syarul Azman yang mahu sukan itu disenaraikan pada Tamasya Dui tahunan tersebut. Beliau menyatakan pihaknya perlu mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan oleh Persekutuan Sukan SEA, CGF. CGF mewajibkan negara penganjur untuk mengeluarkan senarai sukan dan acara yang bakal dipertandingkan pada Sukan SEA sekurang-kurangnya setahun sebelum Tamasya Sukan itu bermula. Menurut beliau lagi, proses pemilihan acara sukan telah bermula 3 tahun lebih awal dan sehingga kini pihaknya masih belum mendapat sebarang pengumuman rasmi daripada Persatuan Bina Badan Kebangsaan itu sendiri. Dan sukan-sukan telah pun kita muktamadkan seperti di bawah carta 1 tahun sebelum hari pembukaan iaitu pada Julai di mana kita ada mengadakan mesyuarat SEA Games Council dan telah pun diluluskan dan memanglah kita tidak boleh ubah lagi dan tidak boleh tambah lagi.
Sementara itu, Datuk Loh memberi jaminan kesemua venue pertandingan akan siap seperti dijadual. Beliau menjelaskan pengesahan dibuat melalui Jawatan Kuasa Fasiliti dan Infrastruktur, Datuk Lokman Hakim Ali. Itu sebab kita ada beberapa venue. Supaya ini juga kita tidak akan tetapkan sebelum kita dapatkan entry oleh negara-negara yang kita jangka dalam akhir bulan ini, kita akan tahu berapa negara dalam berapa sukan. Rancangan awal akan dibuat sejurus anggaran penyertaan dari 11 negara siap disenarai. Tambah beliau bagi menampung keperluan acara bola sepak yang akan disertai 10 negara ASEAN. Penambahan beberapa venue pertandingan bagi acara tersebut telah pun dirancang bagi memastikan kelancaran Temasya Dui tahunan itu berjalan lancar. Sasaran ke suku akhir itu ditetapkan oleh Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal mengharapkan keputusan positif dicapai skuad remaja kebangsaan pada kejohanan Piala Remaja Dunia di Lucknow, India bermula 8 hingga 18 Disember ini. Tambah beliau, meskipun Pakistan terpaksa menarik diri kerana penyertaan mereka kurang lengkap, peluang skuad remaja kebangsaan harus dibuktikan kemampuan mereka sendiri di sana. Jadi bagi saya yang pentingnya kita telah bermain ataupun melahirkan diri. Yang keduanya mereka mesti bermain dengan sungguh-sungguh. Jangan leka atau sambil lewa. Mereka mesti berikan terbaik dan kalau mereka dari segi technical saya rasa tak ada beza. Walaupun Australian team di Sultan Johor Cup Australia that is the Olympic squad, tapi kita berjaya untuk mengikat mereka seri 2 sama. Selain itu, beliau juga berharap anak-anak didik Wallace Tan itu dapat memberikan persembahan terbaik dan keputusan yang mengejut pada setiap perlawanan. Pada perlawanan pembukaan, pasukan Malaysia bakal bertemu tempat ketiga edisi lalu Belanda pada 9 Disember dan diletakkan dalam kumpulan B bersama Belgium dan Mesir. Datuk Seri Subhan ditemui di KLIA untuk memberikan kata-kata semangat kepada pasukan remaja sebelum bertolak ke India petang tadi. Beralih ke kejuaraan bola sepak orang pekak Asia Tenggara ADFC Kumpulan B. Malaysia bermula langkah kanan apabila membenam Vietnam 4-0. Pemain gantian Razila Wali Ahmad Wahab menjadi watak penting pasukan setelah meledak 2 gol. Berlangsung di Padang C Majlis Sukan Negara Bukit Jalil, Malaysia yang dibimbing Manachai Sitisan menguasai permainan. Gol tuan rumah hadir pada minit ke-25 menerusi rembatan kencang Adelson Del Evaristus dari sudut suka sebelah kiri. Bersambung babak kedua, Malaysia menambah 3 lagi gol. Minit 76, Malaysia dihadiahkan sepakan penalti setelah Razila Wali dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain pertahanan Muhammad Akif Ikhwan Muhammad tenang menewaskan penjaga gol Vietnam Nguyen Quang Bu. Razila Wali menjadi wira pasukan dengan mencetak 2 gol pada minit ke-82 dan pada penghujung aksi. Tamat perlawanan Malaysia 4, Vietnam 0. Aksi seterusnya Rabu ini, Malaysia menentang Myanmar 4.30 petang juga di Padang MSN. Bekas wartawan RTM Alex Fernandez meninggal dunia petang semalam setelah dimasukkan ke hospital akibat tekanan darah rendah. Mendiang berusia 82 tahun. Mendiang Alex berkhidmat di RTM antara tahun 1969 hingga 1984 selepas menjadi wartawan akhbar Malay Mail dan New Straits Times. When the TV came to Malaysia, that was I think 1969, as what he told me. He transferred there, applied there, then
He said, he's telling me he was the first TV reporter of Malaysia. Selepas bersara daripada RTM, mendiang menyertai bernama selain menjadi penyunting sambilan untuk berita radio 4 RTM yang kini dikenali sebagai Trax FM. Mendiang meninggalkan seorang balu dan 2 orang anak. Mayat mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan Kristian Ceras Rabu ini. Tahun ini sahaja 2,050 operasi penguatkuasaan dijalankan Jabatan Imigresen Sabah di seluruh negeri itu. Hasilnya, 9,230 pendatang asing tanpa izin parti ditahan. 2,443 parti didakwa atas pelbagai kesalahan imigresen, sementara 18,581 lagi telah diusir pulang ke negara asal masing-masing. Dari segi pekerja asing, kita telah mengeluarkan PLKS sebanyak 101,693 pas lawatan kerja sementara untuk pekerja asing di Sabah, melibatkan Indonesia, Filipina, Nepal dan Myanmar lah. The highest is Indonesian. Begitu juga dalam pengeluaran visa dan pas, kita telah mengeluarkan 33,978 pelbagai pas. Beliau ditemui pada sambutan Hari Imigresen Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Pelan tindakan bersepadu antara agensi penguatkuasa perlu diwujudkan bagi mengelak masalah ketirisan hasil. Antaranya Jabatan Kastam, PDRM, Imigresen dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Langkah itu sekaligus mengurangkan beban dan pertindihan tugasan dalam aktiviti penguatkuasaan selain dapat membentuk satu sistem yang lebih efisien dan sistematik. Dia mungkin daripada segi tenaga kerja, strategi macam contohlah kita nak ambush kan. Kadang-kadang kalau ambush ni kalau bab cukai orang serah kat custom saja. Tapi kita boleh juga gunakan jentera daripada APMM, mungkin juga polis kan. Jadi kita boleh collaborate lah itu. Jadi kita jangan work in silo. Saya kata kita tak mau lagi bekerja dalam hanya atas jabatan tertentu saja. Sedangkan gabungan beberapa jabatan ini lebih kemas, lebih efisien untuk mengatasi masalah-masalah. Itu mengakhiri paparan nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Salam hormat.